Hello guys, so hari ni kita akan tengok berkenaan tentang salah satu lagi family yang sangat penting di Malaysia, iaitu family Bombaceae. Sebab apa kenapa Bombaceae sangat penting? Kerana ia merupakan salah satu daripada family yang di dalamnya ada spesies Durio, iaitu Durio zibetinus yang kita makan, iaitu durian. Jadi dia salah satu merupakan komoditi yang penting lah di negara kita. Okey, Bombaceae merupakan pokok besar, sangat besar. Kat sini sekolah besar dia boleh mencapai sehingga 30 meter tinggi. Ia berada dalam order Marwalis. Dalam Bombaceae terdapat 5 jenis yang tersebar di kawasan tropika Asia, Afrika dan Australia. Mostly di kawasan yang iklimnya agak panas lah. Okay. Sebab kita tahu dekat tanah besar Australia pun bukan semua kawasan itu adalah kawasan temperate. Biasanya ditemui di kawasan tanah rendah. Basically Bombaceae inilah jenis yang ada Bombax, Coristegia, Nisia, Durio dan Costermansia. Okey, ini adalah kekunci yang digunakan dari segi morfologi untuk membezakan antara kelima-lima jenis tersebut. So basically kita tengok perbezaannya adalah berdasarkan kepada ciri daun dan juga ciri bunga. Secara asasnya daunnya adalah daun palmat, majmuk tersusun secara berpilin. Kalau palmat kita tengok dia macam bentuk tangan tu kat sebelah kiri, okey. And then ataupun daun ringkas tersusun berpilin berselang yang sebelah kanan. Tadi sebelah kiri ni sebelah kanan. Kita nampak tak daun yang ringkas susun secara berselang, selang-selang ya. And then dia punya tepi daun dia adalah licin ataupun dikenali sebagai entire, di mana trichome stellate hadir sangat banyak di bahagian baksil daun yang kita nampak berwarna kecoklatan tu, sebab ia mengandungi trichome yang sangat tebal, 3 hingga 5 lapis pada bahagian abaksil hingga memberikan warna kecoklatan tersebut. Kalau kita lihat semua jenis bunganya adalah jenis bunga yang biasanya menonjol, okey. Bunganya kecil dan boleh bunga besar. Bisexual, and then dia adalah merupakan actinomorphic. Okey, and then actinomorphic, ini ada istilah nanti yang saya akan minta you all find out. Individu ataupun bersifat kelompok, maksudnya sama ada tunggal macam sebelah kanan bawah tu ataupun macam sebelah kiri dan sebelah atas, di mana dalam keadaan berkelompok, dan dia tumbuh di dahan atau batang. Nampak kan? Biasanya kan kita nampak kat ujung ranting macam rambutan kan, tapi ini dia berada pada dahan atau. Jadi calyx bunganya adalah 5, mempunyai 5 petal dan 5 sepal. Apicalyx juga hadir, okey. Jadi petalnya selalunya ada 5, berpintal semasa kuduk. Okey, masa kuduk dia berpintal, maksudnya dia melengkung lah. Bebas, memanjang, putih ataupun warna kuning ataupun warna pink atau warna merah. Jadi biasanya buah ni bunganya berbeza akan menghasilkan warna isi atau aril buah yang berbeza, okey. Stamennya banyak tapi stilnya adalah satu. Ovarinya superior, berada di bahagian atas daripada bahagian apicalyx, dan punya 2 hingga 5. Okey, ini buah dia. Ini kita tengok buah durian. Atas tu buah durian lah. Nampak dalam bentuk kapsul. Begitu juga dengan Phaceria, bawah tu bentuk kapsul. Begitu juga dengan Nisia. Begitu dengan Bombax, ini family kekabu, dan juga Phaceria di bawah tu tengok dalam bentuk kapsul. So kapsul biasanya dia akan memecah kepada 4 ke 5 bahagian. Sebab tu kalau kita belah durian, kita akan belah berdasarkan dia punya kapsul, sebab kapsul tu boleh merekah. So bijinya pula sederhana hingga ke besar. Dan dia punya isi tu kita panggil aril. Kalau kat durian isi dia adalah lembut dan berdaging, tetapi ada juga yang terdapat sisinya berbentuk rambut. Okey, struktur rambut daripada perikarpa. So dia keraslah. Terdapat juga isi seperti pada Bombax yang arilnya ada seperti serabut. Dia boleh berduri ataupun tidak berduri. So kalau kita dekat Durio dia berduri, manakala dekat Phaceria tu tidak berduri. So yang penting ciri dekat sini adalah kapsul yang boleh terbelah kepada 4 hingga 5 bahagian. Untuk jenis Bombax, kita akan tengok pokok dia biasanya adalah
Batangnya berduri, ranting ni juga berduri dan daunnya memang palmat, 5 hingga 9 anak daun. Kalau di Semenanjung Malaysia, spesies yang kita kena tahu adalah Bombax valentini dan juga Bombax ansep. Ini bunga Bombax. Kalau kita tengok bunga Bombax ni warnanya adalah orange kemerahan. Juga dalam bentuk besar, tunggal atau kelompok, sama dengan durian tadi. Punya 5 petals. Okey. Dengan stamen yang banyak dan stigmanya satu. So kalau kita tengok ciri ni sama je, antara jenis ni sama je sebab dia mewakili ciri bunga pada family Bombaceae. Ini buah dia, okey. Buahnya adalah buah kapsul, besar, berkayu, merekah hingga 5 bahagian. Bijinya diselaputi oleh kapas. So kapas tu yang kita guna untuk buat kekabu, okey, buat bantal kekabu, betul? Ini adalah Bombax willitonii. Serupa juga dipanggil sebagai kapuk ataupun kekabu hutan. Banyak taburannya meluas di Malaysia. Malaysia ni adalah kepulauan Melayu. Okay. Indonesia, Sulawesi, Malaysia. Okay. Menyambai Ceiba pentranda tetapi susunannya berbeza stamennya. Daun dan bunganya lebih besar. Tumbuh liar, bersifat deciduous, okay, bermusim. Berbunga pada dahan, tak berdaun. Bulunya juga kapas seperti kekabu. Okay, bunganya kembang malam, pada waktu malam. So normally memang dia bunga pada family Bombaceae ni berbunga pada malam sebab dia punya penda bunga dia siapa penda bunga ni adalah bats ataupun kelawar. Ini adalah durio, pokoknya sederhana besar ke besar. Maksudnya daripada 20 hingga 30 meter tinggi. Bersifat malah hijau. Kan? Dia sentiasa hijau sepanjang tahun. Daunnya adalah daun ringkas berselang. Kita nampak sisik perak kat bawah seperti yang saya cerita tadi adalah lapisan trichome stellate sebanyak 3 hingga 5 lapis. Ini adalah bunga durio. Bunga juga berjambak atas dahan atau batang dengan saiznya besar. Okey. Calyx dalam 2 lapisan. Maksud calyx dia tu ada 2 baris, ada 2 lapis. Okey. Dan yang luar menutupi kudup yang membahagi kepada 2 hingga 3 bahagian. Dia akan membentuk cawat 4 hingga 5 lobus. Okay. Petalnya 4 hingga 5. So kalau kita tengok memang Bombaceae ni semua jenisnya daripada petal dia 4 hingga 5. Dia punya buah pun biasanya merekah pada 4 hingga 5. So warna bunga dia ni boleh putih, kekuningan, merah jambu atau mawar, merah mawar. Okey, stamen banyak dan terdapat satu stil. Samakan dengan sebelum-sebelum jenis ni. Okey, ini kalau kita buat kerata rentas bunga dan juga ilustrasi bunga. Okay, ini buah durio. So kita tengok buah durio berbagai-bagai sehingga kan ada juga buah durio yang berwarna hijau. Okay, dia bergantung sangat kepada warna daun. Biasanya ada kritan. Jadi buah kapsul yang berduri berbentuk bulat atau oblong. So dia boleh pecah kepada 4 hingga 5 bahagian. Okay, biji biasanya sedikit besar diselaputi oleh aril. Aril yang kita makan. So aril ni boleh warna putih kekuningan, kuning jingga, merah jambu, merah ataupun hijau. Okay. Semua jenis ni boleh makan. Sama ada sedap tak sedap lah. Tapi normally kalau kat Malaysia ni dipanggil Durio zipetinus yang mana telah banyak dihybridkan untuk mendapatkan hasil buah durian yang lebih sedap dan tebal dan bijinya kecil. Okay, taburan durio ni lebih kurang 12 spesies tersebar di Asia Tenggara. Kebanyakan dijumpai di Borneo. So kalau di Semenanjung Malaysia kita ada 13 spesies. Ia merupakan salah satu yang paling penting lah dalam family Bombaceae. Seperti yang saya cerita tadi, spesies paling utama adalah Durio zibetinus. Okay, ni Durio zibetinus diambil daripada perkataan zibeto ataupun bermaksud musang. Kerana baunya yang sangat kuat macam bau musang. Tapi bukanlah bau macam musang, maksud musang tu baunya kuat. Jadinya kita pun ambil perkataan Itali tu yang bermaksud zibeto tu baunya sangat kuat. Sebanyak ditanam di Semenanjung Malaysia tu utamanya di Kesan Perak, Pahang, Kelantan, tumbuh pula secara liar. So kita boleh jumpa dekat seluruh Semenanjung Malaysia sebab dia dah mula ditanam. Okey. Jadi ini boleh dimakan buahnya bukan saja oleh manusia, oleh semua binatang termasuk kucing. Okey. Dulunya 2 musim tapi sekarang dia boleh berbuah sepanjang tahun sebab dah banyak teknologi pertanian yang menyebabkan dia boleh berbunga sepanjang tahun. Okey.
Ini bunga dia ya. So kita tengok bunganya akan terjulur daripada kudut pada pukul 10 malam. Petal akan buka pada pukul 2 am. So pendebungannya adalah kelawar. So pentingnya kelawar dalam menghasilkan durian. So tak ada kelawar tiadalah durian. Okey, ini adalah antara penghormatan kepada kumpulan Perbagasi ini di mana kita pernah juga menjadikan dia salah satu ikon dalam kita punya STEM. So nanti saya akan muat dengan latihan dan juga kuis berdasarkan kita punya kuliah ini dan harap pelajar akan jawab secara online. Okey, terima kasih.